Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita sambung pembelajaran untuk bab 6, jadual berkala. Topik pada hari ini ialah 6.2, campuran. Campuran ialah dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Antara beberapa contoh campuran yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti minuman koktail dan air batu campur. Minuman ini diperbuat daripada campuran pepejal dan cecair. Disebabkan campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga boleh diasingkan secara fizikal. Okey. Kaedah pengasingan campuran ada 7 kaedah. Okey, yang pertama penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi, dan penapisan. Teknik pengasingan campuran bergantung kepada dua faktor. Pertama, kita akan lihat sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran, sama ada pepejal atau cecair. Yang kedua, bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Okey, kita pergi kepada teknik pengasingan campuran yang pertama, iaitu penurasan. Penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Contoh dalam kehidupan harian kita ialah kertas turas memisahkan serdak kopi daripada air kopi. Yang kedua, penyulingan. Penyulingan digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair terlarut campur yang mempunyai takat didih berbeza. Minyak wangi dihasilkan melalui proses penyulingan. Okey, seterusnya, kaedah yang ketiga ialah pemisahan menggunakan magnet. Pemisahan menggunakan magnet digunakan untuk mengasingkan bahan yang ditarik oleh magnet daripada bahan yang tidak ditarik oleh magnet. Okey, sebagai contoh, jika anda memegang magnet berhampiran sebekas paku besi yang bercampur dengan contohnya pasir. Okey, apa akan berlaku? Paku besi yang merupakan logam dan mempunyai sifat bahan magnet akan ditarik oleh magnet. Tetapi pasir tidak bersifat bahan magnet, oleh itu pasir akan tertinggal pada bekas. Okey. Contoh dalam kehidupan harian, magnet yang sangat kuat digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada bahan buangan yang lain, biasanya di tapak pembinaan. Teknik seterusnya, pengenapan. Digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal tidak larut dalam cecair itu akan terenap di dasar. Contohnya, campuran air dan pasir. Seterusnya, kaedah pengapungan. Kaedah pengapungan digunakan untuk mengasingkan campuran cecair yang tidak larut atau mempunyai ketumpatan berbeza. Okey, antara contoh kaedah pengapungan yang biasa kita jumpa ialah campuran antara air dan minyak. Minyak mempunyai ketumpatan yang kurang berbanding air. Jadi minyak akan terapung di permukaan air. Seterusnya, kromatografi. Okey. Kromatografi digunakan untuk mengasingkan jumlah campuran yang sedikit sahaja. Dan biasanya digunakan untuk mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat. Okey, antara contoh penggunaan pengasingan kromatografi
memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kaedah kromatografi juga digunakan untuk memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam suatu makanan. Yang ketujuh, kaedah penapisan. Digunakan untuk mengasingkan campuran pepejal dengan saiz yang berbeza. Dalam kehidupan harian biasanya kita gunakan untuk mengasingkan benda asing daripada tepung, dengan cara mengayak tepung. Untuk latihan pada hari ini boleh rujuk pada buku teks muka surat 184, praktis formatif 6.2. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.